بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاة وقرب والثواب آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Setia Alam. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita di dalam kitab Adab fi Sulukil Murid dalam perbahasan mengenai ilmu fardu ain dalam bab tasawuf, yakni akhlak. Kalau tak salah saya kita muka surat 7 confirm di Bandar Baru Bukit Raja pun sama juga. Jadi kita masuk kepada muka surat 7. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi hadis ini adalah seperti mana dalam taklid kat bawah tu, ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim daripada Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau tuan-tuan nak catat hadis nombor berapa, Imam Bukhari hadis nombor 1, manakala Imam Muslim hadis nombor 1907. Tak apa, boleh catat dekat kitab kita ataupun kitab wakaf sebagai tanda, ya. Kurang-kurang kita tahu. Kalau kita boleh baca ayat Arab, boleh cari kat dalam. Hanyanya segala amal itu bergantung dengan niat-niat, dan hanya seseorang itu mendapatkan apa yang diniatkan. Maka
barang siapa yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nescaya hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Baik. Maka barang siapa yang berhijrah menuju Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, nescaya hijrahnya itu sampai kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah demi mencapai habuan dunia atau ingin mengahwini seorang perempuan, maka hijrahnya itu sampai kepada apa yang diniatkan kerananya. Jadi kita tengok apa takliqat dekat bawah ni, ya. Jadi Imam Al-Haddad, ya, pengarang kitab ini mengatakan, ya, akan tetapi perkataan ini terjadi berlaku pada menyebut sebab hijrah, yakni berlaku pengkhususan dengannya bagi yang demikian sebab, dan ianya adalah umum, dalam erti kata bahawasanya dituntut niat itu adalah umum pada sekalian ibadah, yang tidak boleh tidak mesti dengan niat. Ya, hingga kan boleh buat catatan bagi yang bercatat, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagi yang mencatat catatan silakan, ya. Hingga kan Imam Asy-Syafi'i menyatakan bahawa hadis ini mengandungi sepertiga ilmu, ya, sepertiga ilmu, dan terdapat 70 bab, ya, dan terdapat 70 bab dalam ilmu fiqh mengenainya. Masya-Allah, tabarakallah. Hingga kan para ulama apabila memulakan kitab karangan mereka, ya, kebiasaan mereka memulakan dengan hadis ini. Sebagai apa, ya bang? Sebagai peringatan, sebagai agar mereka boleh membetulkan niat, ya. Sebab itu Imam Al-Bukhari tadi kita sebutkan hadis yang letak nombor 1. Tu. Jadi kita tengok lagi bawah tu, dia kata apa? Dalam erti kata bahawasanya dituntut niat itu adalah umum pada sekalian ibadah yang tidak boleh tidak mesti dengan niat. Dan dalam mentaujihkan, ini mengarah atau membimbing adat kepada ibadah. Jadi kalau tidak ada niat, bang, jadi contoh kita duduk sekarang ni, kita duduk apa? Kita duduk apa dalam? Kita duduk dalam masjid. Kalau duduk saja tak kira lah tuan tenduk kat tiang ke, tak ada tiang ke, tak kisahlah. Tapi duduk saja, ada nama adat, duduk adat biasa. Tapi memandangkan kita masuk di rumah Allah, ya bang, maka, ya, menjadi satu ibadah bagi kita duduk di dalam masjid untuk berniat i'tikaf. Jadi sebab tu dengan niat itu apa dia? Menjadi ibadah. Istimewa kalau kita nak cerita i'tikaf lah, ya, i'tikaf. Hukum asal dia apa dia? Sunat, betul tak? Sunat. Masya-Allah, tabarakallah. Hukum asal dia sunat. Jadi insya-Allah lah sekarang ni bulan apa? Rabiul Akhir kan, nak masuk Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban, lepas tu Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan, pahala yang sunat menjadi wajib. InsyaAllah panjang umur kita, betul? InsyaAllah, amin. Sampai bulan Ramadan duduk dalam masjid ni, kan,
niat biasa saja, sunatlah, hanya sunat iktikaf biasa, dapat pahala wajib. Istimewa kalau orang dia tahu, ya, kalau dia mengaji, dia tahu bahawasanya boleh bernazar bagi sesuatu yang sunat, ya. Bernazar sesuatu yang wajib tak boleh. Contoh maghrib tadi, saya bernazar nak sembahyang maghrib fardu, boleh tak? Tak boleh. Benda fardu tak boleh. Benda haram sementara lagi. Bernazar nak curi tabung masjid, kan? Besar macam mana pun, kan, berat macam mana pun dia nak curi, tak boleh, haram. Nazar tak sah, haram lagi tak sah. Boleh faham, ya? Tapi benda sunat boleh. Haji duduk situ, saya kat sini, ya. Tiba bulan Ramadan, dia reti benda sunat kalau dia nazar jadi wajib. Dan bisa masa bulan Ramadan itu, ya, kalau dia bijak, masya-Allah tabarakallah, bijak sanalah, bijak akhirat sana. Dia bernazar untuk iktikaf, dia duduk je di nazar untuk iktikaf pada bulan Ramadan masalan, ya. Pahala wajib digandakan berapa kali ganda ji? 70 kali ganda. Masya-Allah tabarakallah. Ni ceritalah, nak cerita iktikaf, itu antara lain. Itu nak membezakan adat dengan ibadah. Sama dengan mandi, kan, kita mandi biasa, kan, mandi nak segarkan badan, harus hukum dia, ya. Tapi bila diniatkan untuk ibadah, untuk fardu Jumaat dan sebagainya, sunat hari raya dan sebagainya, maka dikira ibadah. Dan diingatkan padanya seumpama memberi contoh. Kita tengok kat bawah tu, dengannya, yakni seumpama yang telah diwajibkan niat padanya, bermaksud pada ibadah ini iaitu hijrah. Maknanya dalam hadis yang kita duk tengok ni, bukan cerita bab hijrah saja, tetapi juga pada ibadah-ibadah yang lain yang apa dia, memerlukan niat. Baik. Sebab tu ulama menyebutkan, ya, ni nak betulkan salah faham. Kalau kita orang mengaji, contoh kita jumpa ada orang dia tak semayang, dia kata, ji, bang, dia kata, saya semayang niat saja. Macam mana kita nak jawab? Kita nak kata dia tak betul, tapi macam mana nak jawab? Nak jawab ilmiah lah. Macam mana? Macam mana nak jawab dia? Dia kata saya niat je, tak payah kita semayang susah, ya, macam mana? Tak payah semayang susah pangku kita. Dia semayang duduk je. Duduk maksudnya bukan duduk semayang duduk sebab dia tak larat, tak boleh jalan tu, kan. Macam mana kita nak jawab? Dari sudut ilmiah, mudah saja. Mudah kita nak jawab. Sebagaimana kalau ada orang dia golongan yang apa? Kumpulan yang namanya anti hadis. Kumpulan anti hadis ini, dia anti kepada hadis. Dia tak pegang kepada hadis. Jadi dia cakap macam ni, kami pegang Quran sahaja. Nampak? Jadi kita, kalau kita orang mengaji dan bijak, mudah saja nak jawab, tak payah gaduh, tak payah nak berperang dan sebagainya. Sebab dia kata dia pegang Quran, kan. Maka kita jawab, ya, kalau tuan pegang Quran saja, tak pegang hadis, maka apa pendapat tuan? Suruhlah dia buka Qurannya, kan. Sebab dia kata dia pegang Quran saja. Rojok pada surah An-Najm, surah bintang, ayat 3 hingga ayat 4. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berkata-kata menurut hawa nafsunya. Apa yang diperkatakan olehnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Macam nak jawab macam mana? 1-0 tu. Bukan 1-0, 100 tu. Kan? Dia nak kuih, nak kilah mana lagi? Spin lah, orang sekarang kata spin, kan. Putar belit. Tak payah, dia tak boleh putar belit lagi dah, kan. Sebab dia kata dia pegang Quran, kan. Rujuk. Jadi kalau puak-puak yang tak nak semayang ni, dia kata hati kotor, dia itu kesilapan dia. Dia kata hati tak cuci lagi, tak boleh nak semayang.
Dia niat saja. Orang mengaji, dia tahu takrif niat itu saja dah boleh jawab. Apa makna niat? Itu nak jawab ni macam ni Ustaz. Jawab dengan takrif niat. Apa makna takrif niat? Takrif niat itu, ya, al-qasdu syai' muqtaranan bil fi'li. Satu lintasan hati yang berserta dengan itu jawapan dia. Bila sebut berserta dengan perbuatan, itulah yang kita rukun sembahyang kita 13 tu. Kalau dia kata niat saja, takrif niat itu sendiri dia sudah sah. Nampak tak? Penting tak ilmu? Dia kadang-kadang dia cerita berlangit tinggi, langit ke-7 sampai ke bawah. Cerita pusing lagi, putar lagi. Kita kata apa erti niat? Krik-krik lah. Jadi erti niat tadi apa dia? Satu lintasan hati yang berserta dengan perbuatan. Tu bahasa Melayu dia, al-qasdu syai' muqtaranan bil fi'li. Satu lintasan hati yang berserta dengan perbuatan. Jadi kena ada perbuatan di situ. Kalau tak ada perbuatan, dinamakan qasad semata-mata. Di situ dia ada perbahasan lain di dalam kitab, ya. Ada tingkatan-tingkatan dia. Tingkatan yang kedua adalah qasad. Sehingga kan pernah Nabi SAW sebutkan ada golongan, ada 2 orang yang bermusuhan, yang nak berbunuh-bunuhan. Lalu Nabi kata orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, dua-dua masuk neraka. Orang yang kena bunuh pun masuk neraka. Pelik sahabat. Tapi sahabat dia tolong tanya untuk kita lah kan, kenapa yang kena bunuh pula masuk neraka sekali? Kerana kata Nabi SAW, sekiranya dia tu tak mati, ditikam lah contohnya, nescaya dia akan menikam dan bunuh orang yang menikam dia. Sama-sama berqasad, tapi dia tak dan dia kena bunuh dahulu. Dua-dua masuk neraka. Yazubillah. Nampak ya? Disebutkan ada perbahasan dia. Baik. Jadi tanpa niat, kita tengok pada taklikat ni, sesuatu tidak menjadi ibadah dan kekallah perbuatan itu sebagai adat, seperti mana hukum asalnya adalah mubah, yang tiada ganjaran pahala pada membuatnya dan tidak berdosa meninggalkannya. Kalau tidak ada niat. Dan hanya senya niat yang merubah yakni suatu status suatu perbuatan harus kepada ibadah, dan terhasilnya dengannya itu thawab ini pahala, pahala, sebab ni niat. Baik. Baik. Daripada hadis ni juga, selain daripada yang kita sebut Imam Syafi'i tadi sebutkan, menjadi apa yang disebut? Menjadi sebab bagi amalan itu diterima oleh Allah ataupun tidak, catatan dia apa dia? Jadi niat itu menjadi sebab bahawa amalan itu diterima oleh Allah ataupun tidak. Di situ. Sebab tu dikatakan innamal a'malu, sesungguhnya sesungguhnya ataupun hanya segala amal itu. Nampak? Maksudnya apa dia? Sah amalannya, diterima amalannya. Catatan bagi yang mencatat. Sah amalannya, diterima amalannya, sempurna amalannya, bergantung kepada niat. Itu antaranya, disebutkan kerana kelebihan ataupun niat tersebut.
Baik. Boleh buat catatan tambahan bagi yang mencatat ataupun nak mengingat, silakan. Jadi daripada amalan yang berserta dengan niat itu ada 3 tingkatan atau keadaan. Apa dia? 3 tingkatan ataupun keadaan. Yang pertama, amalan yang dilakukan kerana takut kepada Allah. Tu yang hak pertama. Yang ni disebut ibadat seorang hamba je. Hamba takut dia. Buat semata-mata taat dia. Gitu. Quran. Orang hamba kan disuruh buat-buat. Dia tak boleh ingkar. Nampak? Itu dikatakan buat kerana takut. Jadi dikatakan ibadah hamba. Satu. Yang kedua, ibadah dibuat mengharapkan pahala dan syurga. Kalau orang utara kata gaji. Depa jarang sebut gaji. Dia kata hang makan gaji cukup ke? Dulu kita tak faham lah orang belah sana punya bahasa tu. Dia pasal depa kata gaji tu gergaji. Dia hang makan gaji tak cukup, dia kata. Dia kena makan paku, mertun. Mertun tu pun saya tak tahu benda apa. Mertun apa? Hammer. Dia tahu. At least dia tahulah, kita tak tahu benda apa. Makna dia kata gaji gergaji. Depa sebut upah. Kalau kata upah lah. Dia selalu Tok Guru sebut, hampa nak upah lah ke nak pahala? Kan? Nak upah lah ke gaji dan nentu ataupun pahala. Jadi ada golongan yang kedua ini melakukan ibadah semata-mata pahala dan syurga. Yang ni disebut sebagai ibadah saudagar. Imbalan lah. Mohon imbalan. Tak salah. Tapi itu nama tingkatan. Boleh faham Yang ketiga, dia lakukan ini kerana malu kepada Allah dan nak membayar hak kehambaannya dan kesyukuran kepadanya. Pak, beza. Itu. Lagi pula dia melihat dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelalaian, dan hatinya benar-benar takut, yakni takwa kepada Allah. Dengan apa dia? Dia buat itu, amalan itu dalam keadaan entah Allah terima ataupun tidak. Tu. Dia dalam erti kata beginilah, ya. Dia buat dalam keadaan dia malu, dalam keadaan dia rasa dirinya kekurangan, penuh kelalaian, ya? Takut hatinya tak khusyuk dan sebagainya. Sebab itu kita lepas mayang tadi kan, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kita buat apa lepas tu? Istighfar. Jangan terus caw je tuan-tuan. Minta maaf aku sebut lah. Faham senang. Terus caw je. Boom, macam roket. Dia pergi laju ke roket dia. Boom. Nasib dia tak naik atas bubung. Gitu. Bertenang sekejap. Istighfar dulu. Entah ada kita kekurangan tak? Ada lalai tak? Ingat tak kita? Ada tak? Ada loopholes dalam solat kita? Istighfar kejap. Tu sekejap kan? Sekejap. Sebab masa kita ni 24 hours yang Allah Ta'ala berikan ini, kebanyakan masa yang kita buat ini apa dia? Tak ingat kepada Allah. Pasal tu kita sat duduk istighfar, zikir, doa, munajat kepada Allah. Tu. Sebab ada orang ada orang dia berfahaman begini.
Kalau dah ditentukan, sudah ditakdirkan, buat apa nak doa, dia kata. Kan dah ditentu. Ada yang berpendapat sedemikian. Lalu soalan ini pernah ditanya, diutarakan kepada Imam Al-Ghazali, dan Imam Al-Ghazali menjawab bahawa berdoalah, kata Imam Al-Ghazali, kerana doa itu bang juga termasuk di dalam takdir. Faham tak? Takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Kita mengaji dalam bab sifat 20, Allah yang bersifat kudrah, Allah yang bersifat iradah. Allah berkuasa dan Allah berkehendak. Sini ada belajar sifat 20? Tak ada, saya tahu tak ada. Jaiz suruh ya Tuan Bilal. Ni bukan saya suruh. Kena ada. Saya dah sebut banyak kali tu. Kena ada. Jangan tauhid bukan ahli sunnah wal jamaah. Ajar bu sekali, pening jemaah. Banyak kali ni kita sebut. Nak mengingatkan, ingat mengingatkan tu adalah amalan mulia. Faham tak? Bukan ingat mengingat tu nak membebel. Tak, jangan salah faham. Okey, faham tak? Ingat mengingat tu amalan mulia. Kalau lupa, kena bagi tahu. Kembali. Jadi orang ini dinamakan apa dia? Yang pertama, ibadat seorang hamba, betul? Nombor 2, ibadat saudagar, pedagang. Nombor 3, ibadat orang yang merdeka. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah nak tahu level ni macam mana kita teringat Nabi SAW sebutkan. Nabi SAW sebutkan dalam sebuah hadis, beliau nampak Nabi SAW sembahyang malam hingga apa dia? Hingga bengkak-bengkak kaki Nabi SAW. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, satu lagi riwayat sahabat-sahabat lain ada yang bertanya, kenapakah engkau ya Rasulullah memberhati diri engkau dengan sembahyang selama ini hingga bengkak kakimu ini, sedangkan Allah telah pun mengampuni dosamu yang telah lalu bahkan yang akan datang. Maka Nabi SAW bersabda, tidakkah boleh aku ni menjadi hamba yang bersyukur? Disebut kenapa bersyukur? Allah kurniakan Nabi keimanan, Allah kurniakan Nabi dengan kenabian, kerasulan, Allah kurniakan dengan Nabi taufik, inayah. Semua tu Nabi lah yang paling bersyukur. Subhanallah, Nabi ajar kita, tunjuk ajar kepada kita kan, itulah darajat orang yang tadi yang disebutkan. Jadi apa lagi antara lain mengenai hadis ini. Sebenarnya kalau perbahasan mengenai hadis ini boleh tulis kitab. Memang ada kitab berhas mengenai. Sebab itu antara lain disebut perihal tentang hijrah. Jadi hijrah yang dimaksudkan dalam hadis ini, faman kana hijratuhu, dia ada beberapa pendapat ulama. Tu antaranya, nombor 1 yang dimaksudkan hijrah Nabi, hijrah sahabat-sahabat Nabi daripada Makkah ke Habsyah. Tu yang pertama, ingat hijrah yang pertama, Habsyah, Ethiopia. Ketika itu ancaman kuat orang-orang kafir terhadap umat Islam. Mereka melarikan diri ke Ethiopia, yakni Habsyah, di bawah pemerintahan raja yang adil, Raja Najasyi. Jadi itu antara lain. Yang kedua, penghijrahan umat Islam, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, daripada Makkah ilal Madinah. Yang itu yang
13 tahun 13 tahun selepas baginda Nabi di Mekah. Jadi di sini juga disebutkan ada satu orang lelaki yang berhijrah, ikut rombongan hijrah itu, tidak berhijrahnya bukan kerana Allah dan Rasulnya, tetapi kerana nak menikahi wanita yang dicintainya. Cuma dalam kebanyakan kitab dia tak sebut nama lelaki itu secara precise, maupun perempuan itu siapakah namanya. Cuma nama gelaran dia Ummul Qais, gelaran dia. Nama apa, gelaran lah. Dia tak nama sebenar. Namun kalau kita rujuk dalam kitab-kitab yang lebih luas syarahan dia disebut the real name, the woman's name, and also dengan nama itu. Tapi biasa jarang disebut sebab aib lah. Baik. Tapi kalau perbahasan ilmu dia ada sebut. Kalau detail, pendetailan dia ada sebut. Jadi lelaki ni dia berhijrah semata-mata kerana perempuan tu. Sebab apa? Perempuan tu sudah sampai ke Madinah. Dia nak kahwin dengan perempuan tu, belum kahwin lah maknanya. Jadi apa nama? Dia nak kahwin dengan orang tersebut. Kemudian memang niat dia bukan kerana nak ikut ataupun nak mempertahankan iman ataupun kerana Nabi Muhammad SAW. Tak. Memang semata-mata kerana perempuan tu. Dan dia pergi sampai ke Madinah, Tuan Bilal, memang dapat kahwin dengan perempuan tu. Orang kata pucuk di cerita tu ulam mendatang, memang dapat dia. Tetapi dia dapat apa yang dia dapat saja. Tu yang Nabi sebutkan. Kan Nabi beritahu, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Dan barang siapa yang berhijrah kerana nak capai habuan dunia atau ingin mengahwini seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu sampai kepada apa yang dia niatkan kepadanya. Suatu bergantung kepada niat. Penting ni, penting sangat-sangat. Apatah lagi niat itu hakikatnya hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kalau ada orang tidak lurus niat dia dia macam mana pun dia sembunyi, tak boleh disembunyikan daripada Allah Ta'ala. Baik. Ada pendapat para ulama menyebutkan bukan sekadar dua yang kita sebutkan tadi, maksud hijrah ataupun mengembara perpindahan di muka bumi Allah. Ada juga berpendapat hijrah ataupun mengembara di muka bumi Allah Ta'ala itu dalam yang pertama dalam keadaan melarikan diri daripada fitnah, khususnya fitnah agama. Dah azan tunggu. Apa nama, belum pergi pangku. 2-3 minit. Nanti beritahu Yang kedua, berhijrah kerana menuntut kemajuan dan juga pengetahuan. Di situ. Kita pergi belajar, pergi ke menuntut ilmu dan sebagainya. Ataupun kita keluar daripada tempat yang mana banyak berlaku maksiat, perkara-perkara yang melanggar syarak dan sebagainya. Ataupun keluar daripada bumi yang penuh dengan harta-harta yang haram. Kerana menuntut yang wajib itu adalah, menuntut yang halal itu adalah wajib. Jangan kita sedap kata, alah darurat. Tak apalah, sapulah. Gitu. Makanlah yang haram tak boleh. Ataupun keluar daripada tempat yang kerana ditakut bahaya atas dirinya. Contohnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berpindah ataupun berhijrah dari tempat yang mana mendapat bahaya daripada kaumnya. Tu. Ataupun berhijrah ataupun berpindah daripada negeri yang kotor ataupun berpenyakit kepada negeri yang bersih kerana takut daripada dapat penyakit. Yang keenam disebutkan melarikan harta daripada orang-orang yang zalim dan menganiaya.
Itu antara lain perbahasan ulama mengenainya. Ala kulli hal, yang biasa kita dengar tu hijrah, yang dimaksudkan yang dua yang pertama yang tadi kita sebutkan, ya. Baik. Jadi bergantung perbahasan ulama ni panjang mengenai hijrah itu sendiri, tentang maksud-maksud dia. Banyak kalau kita tengok ulama bahas tentang hijrah itu sendiri, ataupun pengembaraan dan sebagainya, ya. Jadi daripada hadis ini dapatlah kita mengetahui bahawasanya kepentingan niat itu dalam perjalanan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan sebagai perkara yang pertama sebelum kita melakukan ataupun kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Persediaan kita dan niat itu sungguh penting, dan ia menjadi teras kepada dalam agama kita ni merupakan salah satu daripada teras, ya. Dan ada satu hadis yang lain, kalau tuan-tuan pernah dengar sebelum azan ni, nanti kita sebutkan, iaitu hadis yang berbunyi an-niyatul mu'min khairum minal amal. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amal perbuatan. Kira macam mana pula ni? Jadi hadis ini dia ada, kalau kita belajar dalam bab tafsir, dia nama asbab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asbabul nuzul, ya. Kalau di dalam hadis ya ada asbabul wurud, sebab-sebab Nabi SAW sabdakannya. Jadi antara lain kisah yang berlaku Sayyidina Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu ada berniat untuk membeli satu telaga air yang nak diwakafkan kepada orang Islam untuk minum, bang. Kalau di kita ni kan banyak paip lah. Kalau di padang pasir itu kita pun sedia maklum, kalau ada sumber air daripada telaga dan sebagainya, itu satu benda yang sangat penting lah. Jadi beliau berhasrat untuk membeli dan mewakafkan telaga tersebut untuk diminum oleh orang Islam. Namun beliau tak sempat nak beli. Telaga itu telah dibeli oleh orang Yahudi terlebih dahulu. Ada orang kata tak sempat lah, dia telah didahului oleh orang Yahudi itu. Jadi beliau merasa sedih, Sayyidina Uthman mengadu hal kepada Nabi SAW. Beliau tak sempat nak beli, niat dia nak wakafkan telaga tersebut. Lalu Nabi bersabda, tadi apa nama dia? Hadis yang Nabi bersabda, niat seorang mukmin lebih baik dari amal. Pada nanti kita terang sikit. Yang
التامة الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الرسول الفضيلة وشرف الوحدة وبعث مقام محمود للذي وأتى إنك لا تخلف الميعاد ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي warhamhuma kama rabbayani. Baik. Antara lain perbahasan ulama mengenai kenapa Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad memuatkan hadis ini di dalam mukadimah kitab beliau adalah untuk mengingatkan kita agar membetulkan ataupun menarik kembali kita kepada landasan yang benar dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, agar tak menyimpang niat itu kerana Allah taala. Di situ. Sebab tu kita pernah sebut ada 4 golongan manusia, iaitu dunia kepada dunia. Kena kita sebut dalam kuliah yang lepas. Dunia kepada akhirat. Akhirat kepada dunia. Yang keempat, akhirat kepada akhirat. Orang yang dunia kepada dunia, dia buat semata-mata dunia. Tak ada langsung kira bicara akhirat dalam setiap kerja buat. Sebab tu kita kena ingat, lebih-lebih lagi kita orang beriman, ada kira bicaranya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita lebih kurang. Sebab tu perjalanan kita dunia kepada akhirat ataupun akhirat kepada akhirat. Maksud akhirat kepada akhirat tu yang kita buat ini, ibadat kita, solatnya, puasanya, zakatnya, umrahnya, hajinya, sedekahnya dan sebagainya, yang kita buat itu perjalanan agama yang menuju kepada akhirat, bukan kepada dunia. Kalau tidak, dia jadi akhirat kepada dunia. Taklah mendapat apa-apa kecuali hak yang dihajatkan, seperti yang Nabi sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Kan dalam hadis ini Nabi sebut jelas, kalau dia nak dunia, dia dapat hak dunia. Kalau nak dunia, nak pangkat, nak harta, nak projek, nak benda yang haram dan sebagainya, maka dia akan dapat. Tetapi kalau dia buat itu kerana Allah dan ikut syariat, ada orang dia kata macam ni tau, saya ni sedekah kerana Allah ni. Oh, saya nak sedekah kat masjid ni 1 juta. Dia banyak dia dapat, dia kata. Dia dapat rezeki, kata. Rezeki terpijak, dia kata. Durian runtuh. Bukan durian runtuh atas kepala dia. Tak. Dia kata, durian runtuh, saya kata. Baru ni saya dapat, dia kata. Saya dapat dalam 20 juta, dia kata. Oh, Masya Allah. Dapat projek apa? Tak ada projek, saya kata. Modal saya RM2 je, dia kata. RM2? Rupanya modal dia RM2, dia beli nombor ekor dapat 20 juta. Dia kata dia bermurah hati, dia nak sedekah 1 juta kat masjid kerana Allah. Boleh ke? Tak boleh. Sedekah dia kena ada 2, ingat Pertama, niat ikhlas kerana Allah, betul? Nombor 2, benda yang halal. Nampak di situ. Jadi kena ingat benda ni. Harta yang haram, yang riba, yang rasuah, ambil hak orang dan sebagainya, buat tahfiz, buat pondok, buat masjid, tak boleh. Kena faham Bahkan ulama sebut begini, haram hukum dia double haram. Faham tak double? Faham ke tak double? Maknanya begini. Ini kita nak buat semua ni, kena pastikan harta yang halal. Sebab bersedekah dengan harta yang haram, dosanya double. Haram tu benda haram yang dia peroleh tu haram, sama ada hissi ataupun maknawi. Yang kedua, yang diberi tu, perbuatan itu adalah haram, kerana yang kita nak bagi ni mesti daripada harta yang baik. Dia ada 2 syarat. Dia apa dia? Ikhlas dan juga harta yang halal. Biar sedikit je, biar sedikit tak banyak. Sekarang orang buat macam ni, lain nak cerita dia. Ni lain pula makna dia. Tapi kita orang dulu-dulu kata sikit je. Biar sedikit tetapi halal dan berkat. Kembali, yang lelaki tadi dia berhijrah semata-mata kerana perempuan itu Ummul Qais, gelaran dia. Tak disebutkan nama yang sebenar. Maka dia ni melekat gelaran bagi dia pula si lelaki tadi melekat gelarannya Muhajir Ummul Qais, si penghijrah kerana Ummul Qais. Melekat
Nama dia tu Muhajir Ummul Qais. Jadi satu pengajaran bagi kita, ya. Kita belajar ni tujuan nak beramal. Jadi kita buat semata-mata kerana Allah, ikut syarak, dan insya-Allah kita serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kita banyak kelemahan, banyak ketaksiran, ya, kelemahan dan sebagainya. Namun kita buat yang sehabis baik kita untuk kita mendapat apa dia bang? Allah Ta'ala terima, qabul, dan Allah Ta'ala ridha, ya, pahala dan sebagainya, ganjaran dan sebagainya, kedudukan dan sebagainya, tempat di akhirat, yakni syurga, kita serah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Jadi kita akan sambung di dalam kuliah yang akan datang. Akhbara sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 8. Sebelum tu, ya, tadi yang kita sebutkan, niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya, sebagaimana daripada hadis yang Nabi sabdakan tadi. Justru, ya, apa kelebihan dia untuk kita tahu amalan apa nama ni, hadis ni bang. Jadi walaupun kita tak buat sesuatu, contoh kita tak bersedekah sesuatu, tapi kita ada dalam hati tu lintasan, sebagaimana pernah berlaku pada zaman seorang Bani Israel, ya, satu orang lelaki, dia pun miskin. Keadaan masa tu di negeri dia pun diuji oleh Allah kemarau yang panjang, hingga apa bang? Tak ada makanan. Maka dia tengok pada satu gunung di kawasan dia. Sekiranya lah gunung ini, ya, aku mempunyai harta ataupun makanan yang sebanyak gunung ni, nescaya aku akan sedekahkan kepada orang-orang miskin yang sekarang ni sedang mengalami kemarau. Padahal benda dalam hati dia bang, tak ada siapa tahu kecuali siapa? Allah. Lalu Allah mewahyukan kepada salah seorang daripada Nabi Bani Israel pada ketika itu, cari lelaki tadi dan kata kat lelaki tadi, wahai fulan, Allah terima amalan kau. Amalan apa? Amalan kau nak sedekah segunung roti, segunung makanan kepada orang fakir miskin dalam keadaan kemarau yang panjang ini, orang kebuluran. Saya tak ada. Memang tak ada benda tu dalam hati. Allah, ya, terima walaupun dia di dalam hati. Jadi kita banyakkan niat-niat yang baik. Kita banyakkan niat-niat yang baik, sehingga para salafun salih sebutkan, sebelum saya akhiri kuliah saya, ya, mereka mengajar anak mereka ni bang, mereka ajar anak mereka, para salafun salih ni, sebelum buka pintu rumah ada bermacam-macam niat yang baik. Moga masuk apa berkat, moga dihindari penyakit, ya, keluar penyakit, moga bertambah rezeki. Buka pintu je bang, buka tombol pintu, ya. Mereka ajar anak mereka tentang niat, macam semacam mereka mengajar anak-anak mereka surah Al-Fatihah. Jadi kalau tuan-tuan perasan kenapa para salafun salih tu, mereka ni apa nama, banyak kita tengok kehebatan mereka, antaranya sebab niat-niat yang mereka tanamkan. Jadi saya berharap dan berdoa kita pun semua tanamkan niat-niat yang baik berkat kita dengar daripada hadis ini, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala terima dan perkenankan, dan mudah-mudahan Allah rahmati dan redai kita, dan kita juga niat mati kita semua dalam husnul khatimah bil khair wal ufin wal afiyah. Muka surat 8, telah mengkhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung pada kuliah yang akan datang pada setiap hari Ahad, minggu ketiga kuliah maghrib dengan izin Allah Ta'ala. Mohon maaf salah dan silap. Panjang umur bertemu lagi. Kita berdoa dan berharap Allah mengurniakan kepada negara kita keamanan, keberkatan, kebahagiaan dan juga keselamatan di dunia sementara lagi di akhirat sana, insya-Allah Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwirtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna at-tawfiq wal hidayah wal inayah wal istiqamah. Allahumma rzuqna ikhlas al-jamal wa firallahu fi jami'il ahwal. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'rifatul 'alimin wa hdina lis-siratikal mustaqim. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik.
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah orang-orang yang terbaik yang memimpin kami ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu ya Allah dan janganlah Engkau berikan kepada kami orang yang terburuk di kalangan kami untuk memimpin kami ya Allah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله